Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua anak-anak murid cikgu. Baik, kita berjumpa lagi di kelas Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bersama cikgu Muhammad Faizal bin Muhammad Hanif pada minggu ini. Pada minggu kita sudah pun mempelajari tentang sistem reproduktif manusia, iaitu sistem reproduktif lelaki dan juga sistem reproduktif perempuan. Okey. Jadi kita dah tahu, cikgu dah bagi penerangan dan kamu telah membuat tugasan. Terima kasih pada yang hantar. Cikgu ucapkan tahniah, kamu telah bersungguh untuk mencari di dalam internet dan menghantarkan kembali dalam GC kamu. Baik, pada hari ini kita fokus tajuk yang sama juga, reproduktif. Kita akan mempelajari bagaimana bayi berlaku. Bagaimana boleh terjadinya bayi dan seterusnya kelahiran berlaku. Baik. Fokus. Okey, jangan main-main. Okey, subjek ni, tajuk ni kita fokus. Okey, kita fikir positif. Baik, yang pertama adalah setiap manusia, tak kira lelaki ke perempuan ke, beragama Islam ke ataupun bukan beragama Islam, perlu menjalani proses perkahwinan dahulu. Ni dia. Okey, proses perkahwinan secara sah. Itu yang perlu berlaku dulu sebelum berlakunya atau terjadinya bayi. Okey, apabila dah melalui proses perkahwinan. Okey, kita tengok. Ni dia. Persenyawaan. Okey, kita fokus kepada persenyawaan dulu. Ni dia persenyawaan. Okey, persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj. Okey, apa dia? Sperma. Ni dia sperma ni. Bentuk dia macam berudu ni. Ni dia sperma. Sperma ni disalurkan ke dalam faraj. Faraj tu di mana? Perempuan. Reproduktif perempuan. Jadi dilepaskan, disalurkan di dalam tu, dia akan berenang. Di dalam faraj ni ada ovum. Ovum ni dalam sistem reproduktif perempuan lah. Sperma ni akan mencari ovum. Okay. Dalam banyak-banyak sperma ni akan dilepaskan, akan beratus, beribu sperma berenang, mencari ovum. Jadi yang lepasnya, yang akan bertemu ovum ni hanya satu saja. Cuba tengok gambar yang cikgu bagi anak panah ni. Okay. Jadi sperma ni berjaya masuk ke dalam ovum. Apabila dia berjaya masuk dalam ovum, berlakulah persenyawaan. Di sinilah bibit-bibit di mana bayi akan terbentuk. Bayi akan terbentuk. Kita fokus macam mana bayi terbentuk. Okey. Selesai bab persenyawaan. Okey, seterusnya kita tengok proses seterusnya, iaitu proses pembesaran janin. Okey. Percantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Jadi sel inilah yang akan membentuk baby, akan membentuk bayi. Ini dia. Jadi sel ini akan berganda menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya membentuk zigot. Seterusnya membentuk zigot. Jadi apa yang dia cakap sel tu tadi? Inilah dia sel. Ni tadi sperma tadi dah masuk dalam ovum, dia akan jadi macam ni. Sel 1. Lepas tu dia akan jadi 2. Dan berkembang besar dan akhirnya dia akan jadi zigot. Ni zigot lah. Bawah ni. Dia zigot. Dia belum jadi bayi lagi, dia masih segumpal darah, cuma dia membesar. Jadi zigot akan melekat di dinding uterus. Zigot akan melekat di dinding uterus. Okey, kita tengok uterus kat mana. Ni dia uterus. Jangan tak tahu, dia akan melekat dekat sini. Bayi tu nanti akan ada dalam ni lah. Ni dia, dinding uterus. Okey, jadi kita fokus balik dekat sana tadi. Okey, zigot. Okey, zigot ni dia akan besar lagi, dia akan berkembang lagi, berkembang. Dia akan membentuk, seterusnya adalah
embrio. Ni dia. Zigot membesar dan menjadi embrio. Dia belum cukup sifat lagi. Dia belum betul-betul jadi lagi baby. Dia belum jadi baby lagi. Ni embrio, masih embrio, masih melekat lagi. Okey, selepas menjadi embrio, dia akan menjadi, proses seterusnya menjadi fetus. Ini dia fetus. Fetus ni adalah bayi yang dah cukup sifat. Nampak tak dia punya proses pembesaran janin. Embrio jadi fetus. Jadi fetus akan membesar. Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat tepi ni sekali. Okey, baca ni dulu. Fetus akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Itulah kita berada dalam perut mak kita berada dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Selepas 9 bulan akan berlakulah proses kelahiran pula. Jadilah baby keluar, jadilah kita pun keluar. Itu semua berlaku pada manusia. Okey, jadi bab ni secara ringkas kamu belajar. Dia akan belajar lebih detail dalam pendidikan Islam dan juga sains, tingkatan 2. Nanti kamu akan belajar. Jadi ini untuk basic saja, bagaimana bayi terbentuk. Okey, jadi ingat, fokus dan fikir positif benda-benda yang kita nak belajar ni. Baik. Jadi cikgu dah membuat penerangan. Jadi untuk hari ini, cikgu nak kamu sediakan satu buku latihan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Cikgu nak kamu buat proses pembesaran janin. Proses pembesaran janin. Ni dia. Cikgu nak kamu lukis, dan warnakan. Jangan lupa tulis hari ni hari apa, tarikh dia berapa, tajuk dia apa. Tulis. Apabila kamu dah tulis proses satu-satu. First dia akan jadi apa? Dia akan jadi sel. Sel akan jadi apa? Sel akan jadi zigot. Zigot tu akan jadi apa? Embrio. Embrio jadi fetus. Fetus. Kemudian lahirlah bayi. Cikgu nak kamu buat satu-satu. Kalau nak buat anak panah boleh, nak ikut nombor pun boleh. Cikgu nak kamu warnakan. Ikut kesesuaian kamu. Cikgu tak ada paksaan, tak ada apa, sebab ini kita lebih pada pengetahuan am. Ni pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, bukan matematik, bukan bahasa Melayu, bukan sains. Okey, jadi apabila dah siap, cikgu nak kamu snapkan gambar tu, hantar ke dalam GC kamu. Cikgu nak tengok siapa yang berusaha untuk membuat, siapa yang berusaha untuk menjadi lebih rajin, lebih jadi cerdik, jadi pandai. Dekat sini kita nak tengok, ya. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu pesan kepada semua yang Islam, jangan lupa solat, doa kepada Allah, sihatkan tubuh badan kita, lindungkan keluarga kita dan jauhkan kita semua dari penyakit COVID ni, supaya penyakit COVID ni cepatlah habis kat muka bumi. Dan yang bukan Islam pun doa kepada Tuhan supaya penyakit COVID ni habis, cepatlah hilang. Banyak susah kita sekarang ni. Baik, itu saja pesan cikgu. Ini je penerangan dan tugasan untuk hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.